Okey, jadi 12 tambah 3 tu. bukan 12. Kamu kena tambah yang HG dengan yang HG. Ada 2 orang je HG kat sini. Ada 2 je bahagian yang HG kat sini. Oh, Yang ni HG kan? 75 tambah 3. 75 tambah 3. Ni 12 ni, yang ni panjang turus. 8. Yang ni panjang turus kamu tahu? Yang ni V kamu. V kamu yang ni panjang ni. 12. Nah, ni maksudnya masa P gas ni 75 campur dengan 3. Berapa ni? 78 kan? Unit dia, unit untuk tekanan ni sentimeter Hg. Yang ni boleh juga jadi unit untuk tekanan. Nanti bila kamu belajar bab tekanan nanti ada dia punya sebab dia kenapa kita dapat 75 cm Hg ni. Okey, apa cikgu nak cakap tadi dah lupa dah. Apabila tekanan gas menghempap, apabila tekanan yang menghempap kamu punya gas ni 78 cm Hg ni, isi padu dia adalah 12. Maknanya kita ada maklumat dia, kita kata V1 kita lah. Yang ni P1 kita. Boleh? Yang ni V1 kita. V1 kita adalah 12. Jadi untuk situasi X ni, kita dah ubah kan, ni situasi kedua kita kan. Kita kena tengok apakah tekanan gas waktu ni. Sebab yang ni yang kita nak cari ni L, maknanya mesti kita dah ada maklumat tekanan kat sini. Kamu rasa tekanan yang bila kita baringkan dia macam ni, macam mana tekanan dia? Apa tekanan gas waktu kes kedua tu? Kurang. Kurang, ya? Kurang berapa? Yang ni berat merkuri ni bertindak ke arah mana? Adakah dia masih lagi bertindak macam gambar first ni? Ataupun dia bertindak, yang ni kata kamu baringkan di atas meja je. Kemana merkuri ni akan kenakan dia punya berat dia? Tekanan dia. Berat dia tu menghasilkan tekanan lah. Ke mana? Ke kiri ke kanan ke atas ke bawah? Ke kiri. Tak, kalau kita baling dia macam ni, graviti tarik dia ke bawah. Ke bawah. Gini lah. Boleh? Jadi dia tak payah dikira dah. Dia tak mengenakan tekanan pada gas kamu. Sekarang ni gas kamu mengimbangkan tekanan atmosfera ni. Berapa tekanan gas maksudnya pada waktu kes kedua ni? Berapa jadi tekanan gas? Mala tu maksudnya apa? Kalau sini 75, sana berapa? 75. 75 juga. Jadi waktu ni tekanan gas adalah sama dengan tekanan atmosfera. Jadi kamu dah ada maklumat P2 kamu. P gas adalah sama dengan P ATM kamu. Sebab apa? Merkuri kamu tak menghempap P gas kamu dah. Satu tekanan dia kurang daripada tadi. Yang ni 2 orang hempap. Yang ni seorang saja hempap. Okey, jadi sekarang ni P gas kamu, P2 kamu 75 saja, 75 cm Hg. Jadi kita boleh carilah kita punya V2 kita. Boleh nak? Jadi V2 kita nak cari, kita masuk dalam formula hukum Boyle kita. P1 V1 sama dengan P2 V2. Okay, kita ganti kan. Jadi P1 kita 78. V1 kita 12. V sebab V dengan L tu kita boleh cari L daripada V. Okay. Maksudnya L tu V sama. Okay, P2 kita 75. Jadi apa jawapan untuk V2 kita ataupun L2 kita? L2 dapat berapa? Dapat berapa? 12.48. 12.48. Ni lebih daripada tadi. Sebab apa lebih daripada tadi? Sebab tak ada ni. Apa alasannya? Yang menekan. Sebab tekanan dia kurang. Bila tekanan kurang, isi padu akan meningkat kan? Sebab tu kamu punya X ni lebih besar daripada kamu punya situasi pertama ni. Sebab tadi tekanan yang lagi kuat dikenakan. Sekarang ni tekanan kurang. Jadi isi padu dia boleh bertambah lah. Okay, jadi yang ni jawapan dia dalam sentimeter lah. Bukan sentimeter Hg, sentimeter sahaja. Okay, kalau kamu dah faham, cuba kamu kita cikgu. Kalau situasi ketiga ni, yang ni kamu kata tekanan dia paling rendah kan? Berapa nilai P gas kat sini? P gas kat sini sama dengan apa? P gas kat sini sama dengan apa? Berapa tekanan gas yang Y ni? Malah nak padam. Berapa tekanan gas yang Y? Kosong. Kosong? Dah. Kosong.
Dia seimbang 72. sama. Yang ni merkuri kamu tak bergerak. Dia dah dalam keseimbangan boleh? Keseimbangan daya. Jadi berapa tadi Argan cakap? 75. 70? 75 tolak? 2. Tolak dengan 3, 72. Betul. Tekanan dia paling rendah. Jadi ni 75. Nampak sekarang ni merkuri kamu tekan pula kamu punya atmosfera. Boleh lah nampak arah dia. Arah dia sentiasa ditarik oleh graviti. Graviti sentiasa bertindak ke bawah. Jadi sekarang ni kita punya P gas dengan P daripada merkuri ni mengimbangkan tekanan atmosfera kamu. Jadi kita kena ambil 75 ni tolak dengan 3. Jadi dapat 72 cm Hg. Okey, untuk kes yang ni cuba kamu beritahu cikgu Y berapa? Cari nilai Y. Jadi P1 V1 sama dengan P2 V2. P1 V1 nak ganti dengan apa? Yang ni situasi kamu yang ketiga lah kita kata. Kita boleh buat 3 sini. P1 V1 nak ganti dengan siapa? Cepat. Apa yang kita boleh ganti kat belah sini? Maklumat yang mana? Maklumat yang mana yang kita dah ada? V1. Ni nak ganti apa? Sekarang ni P gas kita ni P2 kita. Sini kita isi 72. Oh, 78, 12. Kita pakai situasi kita yang ni boleh, yang ni pun boleh. Tapi kalau kata exam kamu takut yang ni salah, kita pakai situasi diberi dalam exam tu. Jadi 78 darab dengan 12 P1 B1 kita. Alright, jadi berapa nilai L2 kamu? Nilai L2? 7 lah. Dapat apa? 13. Jadi L2 kita 13, maknanya Y kita sama dengan 13 cm. Faham tak? Jadi yang ni soalan yang boleh keluar dalam exam. Dia dah keluar banyak tahun juga. Kadang-kadang dia keluar dalam kertas 1, kadang-kadang dia keluar dalam kertas 2. Jadi yang ni cara nak jawab dia lah. Kamu kena sendiri cari. Yang ni yang kira soalan kebat juga lah ni. Dia tak bagi kamu dengan terang-terang nilai tekanan tu. Kamu kena cari tekanan tu sendiri daripada equation yang kamu bentuk berdasarkan kefahaman kamu pasal tekanan. Okey. Kalau kamu boleh jawab soalan macam ni waktu exam, pandai lah kamu. Maknanya kamu faham tajuk tekanan. Alright. Tu jawapan dia betul ya. Alright, jadi kita dah habis dah pasal hukum Boyle. Kita nak tengok hukum kita yang kedua, hukum Charles. Hukum Charles kita tengok apa dengan apa? Kuantiti fisik apa? Fisik apa? Charles, yes, Charles. Dia PVT kan? Jadi yang mana satu yang kita guna untuk hukum Charles? Siapa dengan siapa? PVT. Mana satu? Suhu dan isi padu. Jadi cakap betul. V dengan T. V dengan T. T yang kita malarkan apa? Malar apa? Tekanan. Tekanan kita malar. P malar. Tekanan. Jadi yang ni eksperimen dia macam mana? Eksperimen dia kita pakai tiub kapilari yang kita isi dengan asid pekat tu kan. Lepas tu kita panaskan, lepas tu kita perhatikan kita punya gas terperangkap dalam tiub kapilari tu makin lama makin besar. Kan? Sebab isi padu bertambah bila suhu bertambah. Okey, jadi yang ni dalam perbincangan ni dia tanya kamu dua benda. Sebab yang ni berkaitan dengan suhu. Jadi soalan dia berkaitan dengan, kita tengok berkaitan dengan suhu kot. Ni mengapakah air perlu sentiasa dikacau semasa dipanaskan? Yang ni senang. Sebab kita dah banyak kali jumpa soalan yang ni. Perbincangan yang ni. Kenapa kita perlu sentiasa kacau air? Sebab jawablah. Siapa-siapa lah jawab. Cikgu tunggu cikgu sebut nama ke? Beritahu je jawapan kamu. Kenapa kita perlu sentiasa kacau air? Bagi suhu dia kurang. Bukan. Kita tengah buat pemanasan ni. Kenapa kita kena sentiasa kacau? Ni bukan kacau air Milo kamu. Ish. Sekali lagi. Sekali lagi. Kenapa jari kita jawab. Jari jawab tak kena. Lagi. Kenapa masa kita panas kita kena kacau? Kalau kita buat eksperimen haba, kita kena sentiasa kacau. Sebab apa? Sekata panas. Sebab suhu dia kita nak sekata. Okey, jadi kalau air tu kamu tak kacau, haba tu kan dia punya ketumpatan kan berbeza dengan air sejuk kan. Jadi dia tak sekata lah. Dia tengah berolah. Dia
Jadi untuk kamu sekatakan dia, kamu kena kacau. Boleh? Jadi supaya suhu sekata. Jadi kita buat andaian kat sini, suhu air tu adalah sama dengan suhu gas. Boleh nak? Sebab kita ambil tu sebenarnya kita nak suhu gas lah, tapi kita rendam dalam air kan. Kita anggap dulu dalam keseimbangan terma, suhu air tu suhu gas supaya suhu sekata. Ingatlah kalau kita dalam eksperimen, cikgu akan suruh kamu kacau slow-slow, tak boleh kacau laju-laju. Okey, jadi apakah andaian yang perlu dibuat supaya panjang turus udara yang terperangkap di dalam tiub kapilari boleh mewakili isi padu udara tersebut. Jadi kita ambil dia punya L kan. Jadi kita kata L tu mewakili V. Sebab apa? Ini cikgu dah cerita kamu kat atas tadi masa kita jawab soalan pasal tiub kapilari tu. Apa andaian yang kita buat tadi? Cepat, siapa ingat? Baru cerita je kat atas tadi. Kenapa kita boleh mewakilkan isi padu dengan panjang tiub kapilari? Panjang udara yang terperangkap dalam tiub kapilari. Kenapa kita boleh diwakilkan dengan panjang? Sebab ada gas je. Tak, jawapan tadi yang cikgu sebut kamu kat atas. Kamu kurang mendengar. Apa jawapan dia? Cepat. Siapa ingat? Aku sebut tadi kat atas. Tu kata bila cikgu tengah hurai, yang tu penting tau. Kamu jangan tutup telinga bila cikgu tengah menghurai. Jadi apa jawapan dia? Kenapa isi padu boleh diwakilkan oleh panjang turus udara? Kenapa kita boleh guna panjang untuk mewakili isi padu? Yang berkaitan dengan tiub kapilari tadi. Mikdad tak dengar cikgu cakap apa kat atas tadi? Masa kita jawab soalan. Apa dia Kanan atmosfera tu. Bukan. Lagi kan tak ada kaitan Bukan berkaitan dengan dia punya kelebaran dia. Berkaitan dengan kelebaran tiub kapilari tu. Apa dia? Malah. Kelebaran dia malah tak berubah. Jadi kita boleh anggap V dengan L tu berkadar langsung sebab seorang lagi tu tak berubah. Okay, jadi apa yang kita baca kat L ni sebenarnya boleh reflect kita punya V. Yang ni kita panggil sebagai definasi secara operasi. Kamu belajar kan dalam kimia kan? Jadi kita susah nak cari volume dia. Jadi kita kata kita boleh wakilkan volume tu dengan panjang. Definasi secara operasi kita panggil benda ni. Alright, jadi sebab dia punya lebar dia malah. Jadi isi padu sama dengan panjang darat lebar kan? Betul, panjang darat lebar darat tinggi. Lebar tu luas permukaan tu lah. Luas kamu punya kapilari tu sangat kecil dan dia malah. Jadi bila luas tu kita boleh abaikan kuantiti malah tu. Lebar dia tu kita anggap malah. Jadi dia punya luas permukaan tu kita boleh abai. Jadi V adalah berkaitan langsung dengan dia punya panjang. Alright, jadi bila kamu plot graf, kamu dapat graf gini graf tergantung gini. Yang ni cikgu rasa graf pelajar putri tapi Agram pun buat graf juga macam ni rupa dia. Cikgu memang nak graf rupa macam ni tau. Jadi siapa yang tengah buat graf tu pastikan paksi X kamu ada negatif 300. Jadi graf kamu dia terpintas kat paksi Y ni dia ada nilai kat sini. Dia tak lalu kosong macam graf P dengan 1/V tadi kan. Yang ni graf berkadar bertambah secara linear. V bertambah secara linear dengan siapa? Dengan suhu. Linear dengan suhu. Suhu dalam darjah Celsius. Suhu dalam darjah Celsius. Alright, jadi kalau kata kamu dah siap graf ni, cikgu akan suruh kamu ekstrapolasikan. Yang ni ekstrapolasi tu maknanya kita lanjutkan graf ni sampai dia pintas. Sebab dia dah pintas paksi Y, maknanya kita nak ekstrapolatekan dia sampai dia pintas paksi X. Sebab saintis nak tahu, sebab kita tak boleh buat dalam lab ni, kita tak boleh nak bagi V ni turun sampai dia jadi kosong. Jadi saintis nak tahu kalau kata kita buat eksperimen ni secara teknikalnya kan, kita boleh tukarkan V tu, kita boleh ekstrapolatekan sampai nilai dia kosong. Kosong tu berlaku pada suhu apa? Yang tu saintis nak tahu. Bila V tu kosong. Kamu lihat tak kamu ada satu isi padu, picagari kamu tu kan. Tapi bila kamu sejukkan dia, isi padu dia berkurang dan last kali kita nak tengok berapa suhu dia yang isi padu dia akan jadi kosong. Dia ada gas dalam tu tapi isi padu kosong. Jadi yang ni pelik sikit lah sebab dia dah sejuk sangat, dia dah tak ada tenaga kinetik. Jadi kita ekstrapolasi kita panggil. Sebab kita tak boleh buat dalam lab. Susah nak dapat suhu yang rendah ni. Cikgu salah hijau. Okay.
ekstrapolasi. Jadi kalau dia bagi kamu arahan ekstrapolasikan graf, maksudnya dia suruh kamu cantumkan graf tu sampai dia pintas paksi kamu. Nanti kamu tengok dia pintas kat mana, negatif berapa ni? Okay, cikgu zoom kan. Cikgu nak siapa ada kat sini ya? Tadi Mujahid, kamu masuk tapi negatif berapa ni? Berapa ni? Berapa bacaan ni? Kat sini. Berapa bacaan dia? Mana Mujahid? Mana Daniel Iman? Siapa tahu Daniel Iman pergi mana? Minggu lepas dia ada? Semua tidur ke waktu 2:30? Janganlah tidur. Nanti kat sekolah kamu kena start kelas 2 suku. Tahu je. Tak tahu pergi mana. Haris lah. Mujahid. Dia tak ada mic ke apa ke? Dia tidur ke dia online tapi tak online? Okay. Dah. Okay. Aduh. Negatif 265. Betul ke? Mari kita check. Seorang lagi bagi cikgu jawapan. Haris. Tengok kat sini. Berapa bacaan ni? Satu petak berapa ni? Sini 300. Ada 5 petak. Satu petak. 20. 20. Jadi kat sini berapa? 280. Berapa? 250 je. 25. Lagi salah. 270. 280. Tak, 280 kat sini. Di sini. Sini berapa? Separuh. 275. 270. Okay. 270. 75. Macam mana kamu baca 5 tu? 270. Satu petak 20. 20, 40, 60, 80. Separuh daripada 80. Separuh daripada 80 tu 10 lah. Maknanya 270. Negatif 270 darjah Celsius. Dia 270 sebab skala kita tak tepat, nampak tak besar-besar. Sebenarnya kalau kita pakai skala kecil lagi dia negatif 273 darjah Celsius. Kamu cam tak nilai ni? Cam tak? Familiar tak ni? Tak? Kamu tak tahu negatif 273 tu suhu apa? Kamu tak tahu? Suhu apa? Siapa tahu negatif 273 tu apa? Dia familiar sangat dengan nombor tu. Kalau kamu dah buat graf takkanlah kamu tak familiar dengan nombor tu. Nombor apa tu? Negatif 275. Takat beku. Bukan. Takat beku apa? Ini V kosong. Bukan takat beku. Negatif 273 ni mana kamu dengar? Sebut kat cikgu kat mana kamu dengar nombornya. Kamu dah ada dengar sebelum ni. Banyak kali dah cikgu sebut. Nombor ni kamu kena hafal pun. Dia sangat penting. Kelvin. Kelvin kamu. Kamu yang skala Kelvin. Dia sebenarnya skala Kelvin tu kita buat sebab ni lah. Nampak tak? Kalau kata kita ubah paksi ni, letak kat sini. Lepas tu kita peluk graf ni baru. Kita dapat berkadar langsung. Tapi nampak tak dia start dia negatif 273. Kita nak negatif 273 ni kosong. Jadi kita buat skala baru. Mr. Kelvin kata kita buat skala baru supaya graf kita cantik. Boleh? Jadi graf cantik kamu yang bermula daripada kosong ni, yang mula asalan ni kita pakai suhu dia dalam skala baru. Skala baru kita bagi nama Kelvin. Boleh tak? Jadi Kelvin tu beza dia dengan darjah Celsius tu negatif 273 tu. Kosong Kelvin sama dengan negatif 273 darjah Celsius. Jadi ni suhu yang paling rendah dalam dunia. Boleh tak ada suhu yang paling rendah ini. Kita tak boleh pergi lagi bawah dia ni. Okay. Dia saintis sekarang ni pun tak sampai suhu ni sebab dia suhu yang sangat rendah. Sekarang ni saintis boleh sampai 0.000000 bilion dia kata. 0.0 bilion. Maknanya bilion dia berapa kosong? Darab 10 kuasa something. Tapi tak sampai 273. Faham? Dia 27, sebelum 273 apa 272. Jadi kita tak boleh sampai suhu tu. Tak sampai 23. Jadi suhu ni kita panggil dia sebagai suhu sifar mutlak. Boleh? Mutlak sebab dia suhu yang paling sejuk dalam kamu punya entire universe. Kalah kat space sana tak ada suhu yang paling rendah ni. Suhu yang paling rendah ni adalah dalam makmal kamu yang tengah mengkaji pasal benda-benda ni. Sifar ni kita panggil dia sifar mutlak. Dan suhu Kelvin ni nama lain ni kita panggil dia suhu mutlak. Okay? Jadi Kelvin ni suhu mutlak kamu. Okay, cikgu tunjuk kamu simulasi nak tengok apa jadi yang menyebabkan kamu punya volume ni jadi kosong. Jadi kita buka slide hukum gas kita balik.
Fokus. Okay, jadi kalau kamu buka cikgu punya nota yang lama tu, dia ada petak-petak merah lah. Kalau kamu nak buat eksperimen, kamu picit je petak-petak merah ni. Sebab kat situ link, kucing ni buat hal. Sebab kat situ cikgu letak link-link untuk tiap-tiap eksperimen tu nah. Cikgu pemudahkan kamu ni, cikgu bagi link tu dalam nota. Okay, ni bila kamu print tak boleh picit dah lah. Okay. Jadi yang ni fact.colorado.edu ni kita nak tengok simulation ni, kita nak turunkan suhu gas kita sampai dia jadi 0 Kelvin. Kamu tengok apa yang berlaku kat dia. Kenapa? Dia ada benda, maknanya jirim ada tapi isi padu yang diisi adalah sifar. Jadi benda tu pelik noh. Kalau isi padu di sifar, kamu tu tekanan dia apa? Tekanan dia apa waktu tu? Rendah. Rendah yang kata rendah. Spesifik ke? Tekanan dia apa kalau isi padu di sifar? Naik. Tahu tak? Kosong lah. Isi padu di sifar dia punya tekanan pun kosong. Tahu tak? Jadi kita pump molekul gas kita. Nampak jadi gas ni kita anggap dia bola-bola yang sama besar yang bergerak rawak. Yang tu daripada teori kinetik jirim kamu. Sebenarnya dia ada interaksi antara satu sama lain, tapi kita buang interaksi tu supaya kita senang nak huraikan dia punya pergerakan. Okey, jadi sekarang ni 300 Kelvin. Berapa darjah Celsius tu 300 Kelvin? Kamu tolak kan? Tolak 273. 300 tolak 273 dapat dalam darjah Celsius berapa? Berapa? 27 darjah Celsius, suhu bilik kita panggil. Nah, sekarang tekanan adalah ATM. Kita boleh tukar jadi kilopascal. ATM pun bagus. Kilopascal tu kamu yang unit SI tu. Pascal lah. Kilopascal tu kira kita dah buat imbuhan kilo. Cikgu tu conteng screen ke? Cikgu boleh conteng screen ke? Okey. Jadi sekarang ni cikgu akan sejukkan dia. Jadi kita cool down kan dia. Jadi sekarang nampak dia tengah bergerak sebab dia ada tenaga kinetik kan. Jadi bila ada haba je dia akan ada tenaga kinetik, dia akan bergerak. Tapi bila kita sejukkan dia, apa jadi kat tenaga kinetik dia? Apa jadi kat tenaga kinetik kamu punya zarah-zarah gas tu? Molekul gas tu? Dia berhenti bergerak. Dia berkurang sampai nanti kita tengok apa jadi kat 0 Kelvin. Jadi kan kamu kena ingat kan tekanan tu dihasilkan daripada pelanggaran dia dengan dinding bekas kan. Jadi kamu tengok apa jadi kalau dia pegun. Jadi sekarang ni 17 Kelvin dah rendah ni. Dalam lab susah tak nak turun ni. Kita pakai liquid nitrogen semua tu untuk sejukkan tapi tak sampai suhu tu. Bila kita nak turunkan suhu sampai 0 Kelvin kita kena pakai laser. Kita tembak laser tu sampai kita punya molekul tu berhenti bergerak. Jadi dia nak bergetar kita tembak dia daripada 2-3 arah supaya dia pegun. Jadi bila dia pegun suhu dia rendah. Okey, sekarang 1 Kelvin kamu nampak gas kamu makin lama dia makin pegun sebab tenaga kinetik dia dah tak ada, dah sejuk sangat. Okey, jadi sekarang ni 0 Kelvin dah. Jadi tekanan masih ada 2 kilopascal lagi. Nampak tekanan dia tak nak hilang, dia makin turun. Jadi dia slow nak turun. Sebab dia susah nak turun. Nampak dia ada motion sikit-sikit lagi sebab kalau kamu belajar kuantum fizik kita tak boleh berhentikan suatu molekul tu sampai dia tak bergerak. Dia mesti ada sikit mana-mana tenaga kinetik. Jadi sekarang ni 0 Pascal. Dia nampak? Dia dah pegun macam ni. Dia ada gas tapi gas tu tak boleh bergerak dah sekarang. Sebab tenaga kinetik dia tak ada. Jadi waktu ni dia punya tekanan pun kosong. Sebab apa? Dia tidak melanggar dinding bekas tu. Betul tak? Jadi kalau kita check collision counter dia kosong. Jadi waktu ni tekanan dia pun jadi kosong. Sebab tu lah. Jadi ada satu benda yang langgar dinding. Okay. Jadi kalau cikgu kecilkan bekas ni, kamu rasa apa jadi kalau cikgu kecilkan? Ada beza tak? Kat 0 Kelvin kalau cikgu kecilkan bekas. Dia duduk rapat. Dia duduk rapat lagi tapi adakah tekanan tu akan bertambah? Tak. Sebab sekarang ni dia pegun. Jadi kalau kita rapatkan dia pun tekanan tu tetap kosong, nampak Sebab tu kita panggil 0 Kelvin ni sifar mutlak kita. Sebab masa tu tak ada benda, kamu pun dah mati dah. Kalau kata negatif 273 tu kamu tak hidup dah. Tak ada benda boleh hidup kan. Jadi 0 Kelvin ni semua benda macam berhenti, pause, macam time tu pun berhenti. Macam masa pun berhenti kat suhu ni. Jadi sifar tu kita panggil sifar mutlak dan Kelvin ni adalah unit SI sebab ni lah. Sebab benda-benda yang sains ni kita banyak nak guna suhu dia rendah macam sebab tu kita pakai skala Kelvin. Alright, back kepada kita punya
hukum Charles. Okay. Kita balik. Alright. Jadi ingatlah graf ni, kalau dalam darjah Celsius kita panggil hubungan dia berkadar linear kan. Tapi kalau dalam suhu mutlak kamu, dalam Kelvin, dia akan jadi hubungan yang berkadar langsung. Jadi ini graf darjah Celsius kamu. Jadi kalau dia tanya kamu, yang ni berkadar linear lah, betul lah. Sebab dalam darjah Celsius, kita dapat graf yang pintas sebab CY. Tapi bila kita ekstrapolasi, lepas tu kita buat skala Kelvin kita, kita dapat graf yang berkadar langsung macam ni. Jadi kalau kamu nampak V lawan T, kamu check kat sini, di sini dia akan tulis Kelvin. Okay, jadi dia berkadar langsung dengan Kelvin. Kita nak berkadar langsung sebab kita nak equation kita tu cantik. Okay. Saintis suka benda yang lalu asalan kan. Okay. Jadi hukum Charles menyatakan, dalam hukum dia nyatakan isi padu tu adalah berkadar terus sebab kita pakai suhu mutlak. Jadi kalau kata kamu tengah tulis maksud untuk hukum Charles, kamu kena pasti yang kamu mention tu adalah suhu mutlak. Baru jawapan tu kamu boleh tulis berkadar terus. Hukum Charles adalah mengatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suatu gas berjisim tetap pada tekanan malar. V adalah berkadar langsung dengan T mutlak. Okay, T huruf besar ni selalunya kita wakilkan dia dengan hukum kita punya suhu dan Kelvin. Kalau dalam darjah Celsius, kita selalu wakilkan dengan theta. Cikgu suka bagi huruf sama sebab tu cikgu tak pakai theta sangat. Jadi conversion ni kamu kena hafal sebab dalam exam kamu tak diberi. Jadi kamu kena boleh convertkan daripada Kelvin, darjah Celsius ke Kelvin, Kelvin ke darjah Celsius. Okay, jadi kata dia nak masuk bilik, saya nak masuk balik. Satgi saya masuk balik. Okey lah, apa-apalah. Okay. Lepas tu, okay, jadi sebab kita nak tulis equation datang daripada suhu mutlak, bila kamu tengah deal dengan soalan yang berkaitan dengan hukum Charles, kamu mesti guna suhu dalam unit Kelvin. Faham? Kalau tidak, jawapan kamu akan jadi salah. Cikgu tak boleh terima jawapan kamu dari situ sebab jawapan kamu akan jadi salah. Alright, jom kita bina dia punya equation untuk kita punya Charles law ni. Okay, macam tadi Y adalah sama dengan MX kan? Sebab, Y sama dengan MX sebab C kita kosong. Jadi sekarang Y kita apa? Y apa? Daripada graf ni Y apa? Isi padu kita, V kita. V. Alright, jadi ni pun garis lurus kan? Jadi kaca rundan kamu masih lagi merupakan satu pemalar. Okay, kamu punya X berapa? X kamu apa? Diwakili oleh apa? X kamu apa? Suhu kamu, suhu mutlak kamu, T kamu nak. Okay, jadi kalau kita pindahkan T ni apa jadi dengan kat belah kiri ni? Apa jadi kat belah kiri? Dia jadi VT ke V per T? VT ke V bahagi T? Kalau kita pindah T ni pergi ke kiri, apa jadi dengan equation tu? Siapa nak jawab ni? Cepatlah.